Ukur aras merupakan satu kerja menentukan perbezaan ketinggian di antara dua titik. Konsep yang mudah difahami iaitu beza tinggi sahaja. Bacaan pandangan belakang dan hadapan akan ada sedikit perbezaan. So, perbezaan tersebut akan dikira aras laras tanah bagi setiap poin tersebut. Alat aras akan berada di antara dua titik atau berada di tengah titik dan akan mengambil bacaan pandangan belakang terlebih dahulu iaitu backside dan seterusnya pandangan hadapan iaitu frontside. So, kita nak tahu different in height iaitu perbezaan ketinggian antara dua titik. So, barulah kita boleh mengira aras laras di point B. Kita ada aras laras yang diketahui di point A. So, of course, kita dapat mengira aras laras di point B dan kita dapat mengira untuk point yang seterusnya. Peralatan untuk mengukur aras leveling hanya memerlukan 3 peralatan iaitu staff, tripod dan alat aras. Sekarang saya akan menerangkan bagaimana untuk membuat leveling. Yang pertama perlu siapkan alat di antara kedua-dua titik yang hendak diukur. Tapi sebelum itu perlulah memilih tempat yang sesuai dan perlulah di atas permukaan tanah yang padat. Seterusnya, tukang cerap perlu mengarahkan tukang staff supaya memegang staff pugak di titik yang akan diukur. Kemudian, si tukang cerap akan menyiapkan alat aras untuk mengambil bacaan yang ada pada imej staff. Seterusnya, setelah itu, bacaan pada imej staff perlulah dicatat ke dalam buku kerja luar. Mestilah diingatkan kepada si pencerap untuk membaca imej nombor yang ada pada staff dengan betul dan perlulah fokus. Kemudian staff dipegang pula pada titik yang kedua iaitu titik B dan tukang cerap hendaklah mengulangi peraturan 3 dan 4. Berikut merupakan cara pengiraan untuk leveling menggunakan kaedah rise and fall method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adibah binti Khalid, nombor pendaftaran F1038. Ukuran butiran bermaksud ukuran tachymetry. Ukuran offset di mana perlu hendaklah dibuat untuk membolehkan butiran kekal ditunjukkan di atas pelan akui dalam sikatan PA. Dan bagi menambah maklumat di dalam lapisan GIS Layer Management System GLMS mengikut pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama, bagi laluan yang sedia ada di atas tanah, ukuran offset hendaklah diambil pada bahagian kiri dan kanan laluan tersebut, selagi ianya melibatkan lot yang diukur. Yang kedua, bagi halangan yang berdekatan dengan tanda rujukan untuk posisi tiada tanda, ukuran offset perlu diambil cukup sekadar untuk membuktikan halangan tersebut menyebabkan posisi tiada tanda terpaksa dibuat. Yang ketiga, untuk bangunan atau sebarang binaan kekal yang berada di dalam lot, ukuran offset perlu diambil mengikut bentuk bangunan atau struktur binaan kekal yang berkenaan. Butiran-butiran kekal lain yang perlu diambil offsetnya termasuk sungai, tasik, laluan sistem pengangkutan atau laluan talian hantaran elektrik dan menara yang terdapat berhampiran dengan garisan ukuran. Ukur butiran digunakan untuk mencerap benda semula jadi atau tidak semula jadi.
semula jadi seperti pokok, batu, sungai dan lain-lain. Manakala tidak semula jadi pula bangunan, longkang, jalan dan lain-lain. Ruang pertama dihaskan untuk mencatat nilai bearing datum sama ada dari kompas, anggapan atau dari surihan kerja luar SKL. Ruang kedua dicatatkan nilai cerapan. Nombor stesen yang diduduki perlu dicatatkan di tengah-tengah, contohnya stesen 2. Stesen belakang 1 dicatatkan di baris pertama dan stesen hadapan 3 dicatatkan di baris ketiga pada ruang kedua kolom pertama. Bearing belakang 2 ke 1 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri di baris pertama. Bearing hadapan 2 ke 3 di penyilang kiri dicatatkan di kolom penyilang kiri pada baris ketiga. Begitu juga untuk bearing hadapan 2 ke 1 dan bearing belakang 2 ke 3 pada baris pertama dan ketiga. Untuk mencari rata, bearing belakang 2 ke 3 di penyilang kanan perlu ditolak dengan 180 darjah jika bearing tersebut lebih daripada 180. Jika kurang, bearing tersebut perlu ditambah dengan 180 darjah. Kemudian, tolak dengan bearing berhadapan 2 ke 3 penyilang kiri dan bahagi dengan 2. Untuk jarak, setiap jarak garisan diukur 2 kali. Contohnya jarak 2 ke 1 dan jarak 1 ke 2. Tolak kedua-dua untuk mendapatkan jarak muktamad. Dan ulangi langkah-langkah tersebut untuk stesen berikutnya, yaitu stesen 3, 4, 5 dan 1. Perhitungan dan pelarasan terabas. Pelarasan bearing, pembetulan C, closure correction, perlu diberikan kepada setiap bearing cerapan sekiranya terdapat selisih pada penutup terabas. Selisih ini disebut sebagai tikaian bearing mix closure. Untuk mencari tikaian bearing yang diukur perlulah ditolak dengan bearing datum. Contohnya, garis 1 ke 2 dibaca 60 darjah 29 menit 50 saat. Sepatutnya dibaca adalah 60 darjah 30 menit 40 saat. Dapat tikaian bearing 50 saat dalam 5 stesen yaitu stesen 2, 3, 4, 5 dan 1. Untuk pembetulan C, 50 saat bahagi 5, so dapat tambah 10 saat pada setiap stesen untuk mendapatkan bearing muktamad. Latit dan dipat. Latit dan dipat perlu dihitung untuk menentukan perkara seperti berikut. Pertama, untuk mendapatkan ketepatan kerja terabas. Kedua, untuk menentukan koordinat stesen-stesen terabas. Ketiga, untuk mendapatkan keluasan kuasan terabas yang kita ukur. Dan yang terakhir, menghitung garis yang hilang. Untuk baris pertama, catatkan garisan bearing terabas. Untuk baris kedua, catatkan bearing muktamad. Baris ketiga pula, catatkan jarak muktamad pada setiap stesen. Latit ialah beza koordinat dalam utara atau selatan, manakala dipat ialah beza koordinat dalam timur dan atau barat. Untuk cari beza latit, J cos A. Untuk cari beza dipat, J sin A. Contohnya, latit garis 1 ke 2, J adalah jarak muktamad dan A adalah bearing muktamad. Untuk dipat garis 1 ke 2, jarak muktamad sinkan dengan bearing muktamad dan kira latit dipat untuk setiap stesen. Selepas itu,
kirakan jumlah jarak latid utara atau selatan lipat timur barat. Untuk mencari beza latid, jumlah latid utara tolak dengan jumlah latid selatan. Beza lipat pun sama, jumlah lipat timur tolak dengan jumlah lipat barat. Jika terdapat tikaian pada terabas, setiap latid dan lipat pada garisan hendaklah dilaraskan terlebih dahulu sebelum menghitung koordinat dan keluasan. Pembetulan latid dan lipat boleh dihitung dengan menggunakan dua kaedah, yaitu kaedah yang pertama adalah kaedah Bodice. Untuk pembetulan latid, jarak garisan bahagi dengan jumlah jarak dan darabkan dengan tikaian latid ataupun beza latid. Sama juga untuk lipat, jarak garisan bahagi dengan jumlah jarak dan darabkan dengan tikaian lipat ataupun beza lipat. Yang kedua adalah kaedah transit. Untuk pembetulan latid, latid garisan bahagi dengan jumlah latid dan darabkan dengan tikaian latid ataupun beza latid. Sama juga untuk lipat, lipat garisan bahagi dengan jumlah lipat dan darabkan dengan tikaian lipat ataupun beza lipat. Untuk mendapatkan 2 kali latid dan 2 kali lipat, garisan latid atau lipat perlu ditambahkan dengan nilai pelarasan di setiap garis. Untuk koordinat dihitung daripada koordinat stesen permulaan ditambah dengan nilai 2 kali latid dan juga 2 kali lipat. Selepas itu, hitungkan jumlah keseluruhan untuk koordinat utara selatan dan juga koordinat barat timur. Kemudian cari beza untuk kedua-dua koordinat. Tikaian lurus biasanya dinyatakan dalam bentuk nisbah, contohnya 1:4000. Tikaian lurus sama dengan 1 jumlah jarak bahagi dengan punca kuasa tikaian latid kuasa 2 tambah tikaian lipat kuasa 2. Untuk luas, beza jumlah koordinat US dan koordinat TB bahagi dengan 2. Untuk memulakan kerja ukur, kita haruslah menguji alatan kita, iaitu total station, sebelum memulakan apa-apa kerja ukur. Kaedah itu ialah dimaksudkan DFT, iaitu Different Field Test. Different Field Test bermaksud ia mempunyai 3 titik ataupun point di mana kita akan letak setiap point itu meletakkan piket, iaitu di point A, B dan C. Bagi memulakan different field test, kita akan letakkan piket di point A, kemudian di point B. Jaraknya harus melebihi 30 meter. Kemudian kita akan letak piket di point C, iaitu di antara titik A dan titik B. Kemudian kita ukur dari point A ke point B, kemudian dari point A ke point C. Kemudian pengiraannya ialah formulanya A, B tolak dengan kurungan A
AB dengan kurungan AB tambah CB. Itu saja untuk DFT. Kemudian, kita akan melakukan ukur kawalan UFU atau terabas. Ukur terabas merupakan kerja ukur yang perlu dilakukan dalam setiap projek sebagai permulaan kerja, bertujuan untuk menyediakan titik kawalan ufuk yang akan digunakan sebagai rujukan koordinat bagi kerja ukur butiran dan kerja pemancangan. Langkah-langkah yang perlu diikuti semasa menjalankan kerja ukur. Yang pertama, menjalankan satu kerja terabas tertutup mengelilingi kawasan tapak yang telah ditetapkan mengikut arah pusingan jam. Yang kedua, proses peninjauan dan perancangan dilakukan terlebih dahulu sebelum memulakan kerja ukur terabas. Yang ketiga, sekurang-kurangnya 2 tanda rujukan sedia ada diperlukan untuk memulakan kerja ukur terabas dan tanda-tanda tersebut hendaklah dibuktikan berada pada kedudukan asal. Yang keempat, kompas atau pelan rujukan yang diberikan akan digunakan sebagai panduan untuk menentukan tanda sedia ada. Yang kelima, diri siapkan alat total station dan prism di atas tanda 1 dan 2. Setkan nilai bearing seperti mana yang terdapat di pelan. Kemudian, tentukan tanda stesen 3 dan seterusnya. Yang terakhir, semasa carapan dilakukan, pastikan perbezaan penyilang kiri dan penyilang kanan bearing tutup serta tikai lurus berada dalam had dan kelas pengukuran yang dikehendaki. Itu saja untuk ukur kawalan ufuk atau terabas. Booking ataupun pembukuan amat penting dalam kerja lapangan kerana ianya menyimpan data sokongan atau sebagai backup data jika berlaku kejadian yang tak diduga. Contohnya, data serapan yang disimpan di dalam total station hilang ataupun crash. Data serapan dapat diperolehi semula melalui borang pembukuan. Ini adalah contoh booking atau pembukuan. Sketching pula ialah lakaran kawasan atau bentuk bangunan yang dicerap. Apabila sketching dilakukan, pencerap tidak akan keliru dengan kawasan yang sudah dicerap ataupun belum, kerana setiap kali membuat cerapan, lakaran bearing dan sudut telah dilakar. Maka masa dapat dijimatkan dan kesalahan menyimpan data dapat dikurangkan. Berikut adalah contoh sketching.